آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kita di muka surat 45 rasanya, mula masuk bab tsani. Kata musannif rahimahullah taala, bab tsani fi bayanil imani bir rusuli wal anbiya'i wal malaikati wal kutubi wal yaumil akhiri wa man yattabi'u zalika wa ma yatba'u zalika wa fihi khamsatu fusulin. Ya hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri. Yang mensyukuri nikmat hidup ni ialah sebahagian daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar mensyukuri nikmat hidup ini dengan membaca doa bangun pada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji Allah Ta'ala di atas dia telah menghidupkan kita yang setelah dia matikan kita dengan ditidurkan kita. Jadi syukur kita dengan nikmat hidup yang masih diberi, dan syukur kita hidup dapat Islam, dan kita dah Islam sejak kecil lagi, dan lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh ke masjid, ke surau, boleh ke majlis-majlis ilmu. Dengan itu dapat mempelajari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita pula hati kita begitu mudah untuk menerima, membenarkan, mengakui semua ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan lebih-lebih lagi syukur kita dia boleh jadikan sekali lagi hati kita boleh taat, patuh, ikut perintah dia, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat-nikmat besar tu Allah Ta'ala beri ke kita. Syukur juga sihat lapang masa. Begitu juga diberikan keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah malam ni, dan diberikan pula kesempatan untuk berada majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Al-Husun Hamidiyah, insya-Allah. Kata musannif, al-bab tsani fi bayanil imani bir rusul. Hadirin sekalian, apa yang kita nak masuk ni masuk bab yang kedua. Jadi bab awal kita yang lepas istilahnya dipanggil bab uluhiyat, bab ketuhanan. Jadi kita dah selesaikan yang terakhir, bicaranya adalah tentang antara sifat harus pada Allah Ta'ala, umum sifat harus pada Allah Ta'ala, membuat atau meninggalkan mungkin, dan antara benda mungkin itu adalah mengutus Rasul. Jadi di atas munasabah cerita Rasul itulah, maka dia nak masuk pada pembahasan yang kedua mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah kita selesaikan bab ketuhanan, perkara yang perlu diselesaikan dan dipaham betul-betul adalah bab kerasulan. Kerana mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah, apa yang telah dibahaskan oleh oleh ulama-ulama kita sejak pada zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, begitu juga ulama-ulama yang salaf dan khalaf ini, tertib kita belajar akidah adalah belajar bab uluhiyat, lepas tu nabawiyat, lepas tu sam'iyat. Maksudnya belajar bab ketuhanan dulu, bagi betul fahaman kita bab ketuhanan, jangan ada silap. Lepas tu selesaikan bab-bab kerasulan. Lepas tu istilahnya kita belajar perkara-perkara yang berkaitan dalam bab sam'iyat. Sam'iyat ni maksudnya perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belajar bab sam'iyat adalah aplikasi daripada keimanan kita pada Rasul. Dah iman kita, percaya kita, itikad kita, yakin kita Rasul ni benar adalah messenger daripada Allah Ta'ala. Tentulah apa saja perkhabaran yang dibawanya adalah benar. Jadi rentetan daripada itu, maka kita mengakui, membenarkan apa saja perkhabaran dan maklumat daripada dia. Satu, kalau ikut yang tu termasuk dalam bab ketiga, bab sam'iyat nanti. Macam mana pun benda besar yang perlu dibincang awal-awal setelah kita selesaikan bab ketuhanan. Bab yang tak dapat tidak mesti diselesaikan adalah bab kerasulan. Satu, kita nak masuk bab tsani ini. Bab ni kata dia fi bayanil imani bir rusul. Jadi bab tsani ini nak membicara tentang keimanan dengan rasul-rasul. Satu. Begitu juga wal anbiya, dan nabi-nabi, wal malaikati, dan juga para malaikat. Begitu juga nak bercerita tentang kutub wal yaumil akhir, dengan kitab-kitab yang diturunkan. Begitu juga hari kiamat.
Dan wama yatba'u zalika, dan apa saja yang mengiringi empat perkara disebut tu. Rasul dengan Nabi satu, malaikat dua, kitab, hari akhirat. Jadi empat perkara tu apa yang mengiringi dengan dia, maksudnya apa yang berkaitan dengan bab Nabi Rasul, bab malaikat, bab kitab dan hari kiamat. Jadi bab ni nak bicara bab tu, dan fi bab ini ada khamsatu fusul, ada 5 pasal. 5 tu saya tak perhati apa-apa. Kalau silap-silap tu boleh apa tengok sekali lalu kot apa dia 5 pasal dibahas tu. Tapi kalau faham 5 pasal tu besarnya bab Nabi Rasul, nombor tu malaikat, kutub, yaumul akhir, dan wa ma yatba'u zalik. Itu 5 tu. Baik. Macam mana pun dah atas 5 tu, kita dah tengok pasal pertama, al-faslul awal. Pasal pertama ni fi bayanil imani bi rusuli wal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, pada nak menjelaskan keimanan dengan rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan atas nabi dan rasul ni Allah Ta'ala berikan rahmat dan kesejahteraan. Baik, pertama macam ni dia sebut, i'lam anna rasula huwa insanun zakarun khurrun awhallahu ta'ala ilaihi bi syar'in wa amarahu bi tablighihi lil khalqi wa in lam yu'mar bit tablighi yusamma nabiyyan faqad taqaddama anna irsala rusuli minal jaiz ala Allah Ta'ala. Baik, pertama sekali kata dia macam ni, i'lam, ketahuilah kamu, anna rasula, bahawasanya rasul, huwa, iaitulah. Okey, mula-mula ni dia nak bagi definisi rasul dan nabi. Kita perhati elok-elok pasal bab ni. Kalau kita tak perhati elok, kita rasa macam dah betul. Tapi semak lagi dengan apa dia sebut. Silap kantoi ke? Kantoi ni. Tengok kantoi saya kata apa tu. Tengok lagi. Kantoi tak kantoi. Rasul. Jadi nak cerita tentang siapa dia Rasul, siapa dia Nabi. Macam mana pun sebelum baca ni, selalu tuan-tuan belajar macam mana beza Nabi Rasul. Nabi macam mana, Rasul macam mana? Kalau tak pernah ikut saya punya kuliah, tuan-tuan mesti jawab macam mana sekolah kebangsaan punya. Apa dia? Nabi tak menyampai, Rasul menyampai. Mesti tuan-tuan jawab macam tu je. Surely dalam peksa mesti tuan-tuan jawab itu. Betul? Duk faham macam tu lah. Nabi tak menyampai, Rasul menyampai. Yang menyampai itu adalah Rasul, tak menyampai itu ialah Nabi. Betul ya? Nabi tak menyampai, saya pun menyampai. Saya mengajar, saya menyampai lah. Ada orang sampai menafikan dakwah daripada Nabi. Nabi tak pernah dakwah. Nabi beramal untuk diri dia sendiri je. Nabi duduk dalam gua betapa. Wow. Ada benda-benda silap tuan-tuan kepala otak kita. Kita tengok silap apa. Yang ni yang kita bila mengaji sekolah kebangsaan dengan mengaji dalam kitab lain kan. Dengar elok lain dia tuan ni. Dan kalau ikut benda ni salah besar ni yang saya sebut ni, yang kita nak bicara ni. Baik, ketahuilah kamu, kata dia Rasul. Baik, dia cerita takrif Rasul dulu. Siapa dia Rasul? Huwa, Rasul ni insanun. Rasul mesti insan. Jadi Rasul tak ada jin. Jadi istilah insan ni maksudnya daripada anak Nabi Adam. Pasal masyhur dengan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada Rasul di kalangan jin. Tak ada. Pasal jin dia akan ikut syariat berdasarkan Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar kat manusia. Itu lebihnya manusia berbanding dengan jin. Walaupun jin ni ada beberapa keupayaan yang tak ada kat kita, tapi mereka lekehnya tak ada Nabi Rasul. Kita ada Nabi Rasul, dan mereka disyariatkan untuk ikut Nabi Rasul di kalangan manusia. Tapi kita tak disyariatkan untuk ikut mereka. Mereka kena ikut kita. Bahkan jin ni kalau tengok dari segi kejadian, mereka tak bertamadun macam kita, apatah lagi tamadun bab ilmu, khususnya bab ilmu-ilmu agama. Yang kalau dia nak belajar, dia memang terpaksa belajar dengan kita. Macam kita ni lah.
Cuma kita tak nampak dia. Dan jangan tak tahu, majlis umpama macam ni, kalau ada jin yang memang dapat hidayat untuk main mengaji, dia akan main mengaji kat surau kita. Cuma kita tak nampak. Nampak lagi ikut kita pula, lari pula. Sikit lawak-lawak bodoh-bodoh gitu kan. Tapi lari tak lari itu satu hal lah. Tapi nak bicara, mereka hadir majlis-majlis ilmu yang kita buat. Kalau mereka beriman, macam mana kita nak main mengaji, mereka pun di kalangan mereka yang beriman main mengaji macam mana orang kita, manusia ni main mengaji. Jadi dia mengaji kat kita. Bahkan tak pernah dengar kita ahli ulama' di kalangan jin. Bahkan mereka pun mengikut ahli ulama' di kalangan manusia. Saya boleh sebut tu pasal dalam kitab satu bicara, dan saya ada pengalaman jumpa jin. Itu pun rasanya ada beberapa kuliah yang saya pernah cerita. Saya ada pengalaman lama jugalah berkawan dengan jin ni. Berkawan dengan jin. Bukan berkawan tu saya ada sahabat Korean suruh buat jadi kadam apa tak. Nak cerita tu agak panjang sejarahnya. Tapi ada sejarah saya pernah bermuamalah, berdialog, berjumpa. Dia menjumpa depan kita, ada dia masuk dalam orang, sembang macam-macam. Dekat setahun juga lah. Dia punya jaga masa tu. Tuan-tuan nak tahu tu, jumpa saya, pengkerah RM500. Nanti tuan-tuan buat buku, nanti tuan-tuan kaya lah, dah buat buku, tulis tahir saya. Okey, sajalah lawak-lawak bodoh tu. Tapi saya nak cerita kata, tak ada Rasul, Nabi di kalangan jin. Okay. Jadi nak Rasul ni insan. Dan insan ni insanun zakarun, lelaki. Tak ada Nabi Rasul perempuan. Macam mana pun ada orang perempuan mengaku jadi Nabi. Sepanjang sejarah ada, tuan-tuan. Okay. Kemudian pula hurul merdeka, hamba tak jadi Nabi Rasul. Kemudian untuk jadi Rasul, benda besar dia selain pada dia daripada keturunan Adam, lelaki dan merdeka, awhallahu ta'ala ilaihi, Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Allah Ta'ala wahyu pada dia. Nabi pun Allah Ta'ala wahyu juga pada dia. Pasal untuk jadi Nabi Rasul tak dapat tidak, mesti dapat wahyu. Cuma membezakan Nabi Rasul tak ni. Rasul Allah Ta'ala wahyukan dia bisyar'in, dengan ada syarak. Kalau tengok lafaz syar'in tu, kalau kita belajar bahasa Arab, dia lafaz nakirah. Ada satu syarak. Syarak apa? Dia sebut dengan nakirah ni, maksudnya dia tak spesifikkan syariat apa tu. Cuma atas kata syarak ni maksudnya apa? Syarak ni adalah hukum fiqh. Kalau bahasa mudah kita sebutlah. Maksudnya ada hukum pensyariatan, sama ada bab-bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat. Ada syarak yang Allah Ta'ala wahyukan ke dia, wa amarahu bitablighihi, dan memerintah oleh Allah Ta'ala akan Rasul, akan insan ni tadi, bitablighihi, dengan menyampaikan dia syarak tadi. Syarak yang Allah Ta'ala wahyukan kat dia, yang ada khusus melalui dia, yang ada Nabi Rasul dulu tak dapat, dia dapat khusus untuk dia. Lepas tu dia kena sampaikan, dia kena amal, dan dia kena sampaikan kepada kaum dia, umat dia, negeri dia, kampung dia, yang Allah Ta'ala jadikan Rasul ataupun Nabi itu untuk pihak mana. Kalau kata untuk kaum-kaum, kalau untuk bangsa-bangsa, kalau untuk negeri-negeri, kalau untuk bandar-bandar, untuk kampung-kampung. Pasal semua Nabi Rasul ni, selain daripada Nabi kita Muhammad SAW, mereka tak dihantar untuk seluruh alam. Mereka untuk kaum tertentu, kampung tertentu, bandar tertentu, kabilah tertentu. Cuma Nabi kita Muhammad SAW saja yang untuk rahmatan lil alamin. Okay. Jadi bila Allah Ta'ala wahyukan dia dengan ada perintah tauhid dengan akidah, dan besarnya nak untuk beza Nabi Rasul, dia ada satu syariat. Syariat ni kadang-kadang tak pernah dicerita pun kat kita, tu yang datang dengan lafaz nakirah, pasal dimajhulkan syarak tu syarak apa. Dan Allah Ta'ala perintahkan supaya dia menampaikan syariat ini kepada umat dia, lil khalqi, kepada makhluk. Makhluk situ tengoklah kepada kumpulan mana mereka diperintahkan untuk menyampaikan seruan tersebut. Okey, itu rasanya kita memang dah faham cantik elok lah. Okey. Kemudian wa in lam yu'mar bit tablighi yusamma nabiyan.
Baik, sekiranya lam yu'mar, jika tidak disuruhkan akan dia, akan insan ni, manusia ni, bitabligh, dengan menyampai. Cuma disebut ni tabligh, tabligh mana? Tabligh ni tabligh syarak yang disebut tadi. Maksudnya kalau Nabi, kalau manusia ni dapat wahyu, dia ada syariat yang Allah Ta'ala wahyu ke dia, tapi syariat tu Allah Ta'ala tak perintahkan untuk dia sampaikan kepada makhluk yang kumpulan mana Allah Ta'ala perintahkan dia, kaum, kabilah, negeri, kampung, bangsa tertentu tu. Kalau Allah Ta'ala tak perintahkan menyampai syariat baru itu pada mereka, maka dia adalah Nabi. Kalau ada syariat baru yang Allah Ta'ala, saya nak gunakan bahasa baru tu pasal dia lebih mudah untuk memahamkan dengan konteks apa kita nak bicara ni. Dan di situ nanti kita tengok yang saya kata kantoi tadi, yang kita silap faham, kita akan menafi apa yang tak sepatutnya nafi daripada Nabi. Jadi Nabi yang dia kata sini, wa illam yu'mar, jika tak disuruh akan insan ni bitabligh, dengan menyampai, itu asal terjemah. Cuma tabligh sini menyampai terjemah, tu terjemahnya menyampai. Terjemah tabligh ni tabligh apa? Mestilah tabligh sini ialah tabligh dengan apa yang telah dimention dengan sebelum, tabligh sebelum ni. Tadi disebut apa yang Rasul tu jadi Rasul, tabligh apa? Tabligh syarak. Tabligh syarak. Jadi yang ni tak disuruh dengan tabligh. Tak tabligh apa? Tak tabligh syarak tadi. Syarak yang ada khusus orang Ta'ala beri kat dia, orang Ta'ala tak perintahkan syarak tu ditablighkan. Kalau ada syariat yang melalui dia, tidak ada syariat baru yang dia diperintahkan untuk ditablighkan, untuk disampaikan kepada umat, maka dia Nabi. Yusamma nabiyan, maka dinamakan Nabi faqat. Jadi perbezaan Nabi dan Rasul ni adalah kunci besarnya, keyword dia ialah mereka ada syariat, dan syariat ni kalau ada syariat baru yang untuk mereka beramal, dan syariat ni pula diperintahkan untuk disampaikan kepada kaum dia, pada umat dia, maka dia jadi Rasul. Kalau diperintahkan dengan ada satu syariat, dan syariat ni tak ada syariat baru, bahkan syariat ni hanya just follow Nabi Rasul sebelumnya, jadi tak ada benda baru yang perlu diajar dan dimaklumkan, yang walaupun katalah untuk Nabi ni ada syariat baru, tapi untuk dia, tapi syariat baru tu tak diperintahkan untuk dia sampai, maka hak tu baru jadi Nabi. Hak tu jadi Nabi. Jadi kalau ada syariat baru yang disuruh sampai, tu yang dia bersusah payah pasal nak membuktikan syariat ni memang betul daripada Allah Ta'ala dan dia kena sampaikan. Masa tu, ketika itu baru dia upgrade jadi Rasul. Jadi kalau hanya setakat terima wahyu dengan ada mukjizat, bila terima wahyu mestilah tentang mentauhidkan Allah Ta'ala, dan nanti dia akan buat kerja dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Antara benda mungkar yang akan ditegah adalah sembah berhala, dan apa-apa saja bab-bab ketuhanan, bab kerasulan dalam bab ghaib yang benda tak betul dengan ajaran Islam, ajaran Allah Ta'ala, hak tu mesti dia akan istilahnya perbetulkan, dia akan basmi, dia akan sanggah apa yang salah. Hak tu memang kerja Nabi Rasul. Cuma atas kata Nabi tadi, dia tidak ada syariat baru. Atas kerja dakwah memang semua Nabi Rasul dakwah. Memang itulah kerja besar Nabi Rasul. Nabi Rasul semua buat kerja dakwah. Tak ada Nabi yang hanya betapa duduk diam. Tak ada. Semua Nabi Rasul adalah buat kerja dakwah, dan mereka begitu, apa saya nak sebut, ekstrim dalam berdakwah. Pergi bahasa ekstrim tu, sampai mereka ada yang dibunuh kerana dakwah, ada yang dilempar batu kerana dakwah, dipulau kerana dakwah. Pasal apa? Pasal dia ekstrim dalam dakwah. Pasal memang kerja dia adalah untuk dakwah. Pasal kerja dia adalah untuk dakwah. Cuma
kalau ada syariat baru yang dia kena sampai melalui dia kepada umat, tu Rasul. Kalau belum lagi ada syariat baru, dia belum Rasul, dia masih Nabi. Jadi kalau sampai selama-lamanya tak ada syariat baru pada dia, maka dia still masih Nabi sajalah, tak upgrade jadi Rasul. Boleh faham? Itu baru pahaman betul. Kalau tuan-tuan hanya faham macam ni, Rasul tak menyampai, Rasul menyampai, Nabi tak menyampai, sampai tak menyampai tu tak menyampai sama sekali, sampai tak dakwah. Rasul tak tabligh, Nabi tak tabligh, salah, sesat tu, sesat tu lah. Dia bukan salah sikit, pasal menafikan tabligh daripada Nabi adalah salah. Yang tu yang disebut lam yu'mar bi tabligh. Yang dia tak tabligh, tabligh apa? Jawab. Tak tabligh tu tak tabligh syariat baru yang berbeza dengan apa Nabi atau Rasul sebelumnya. Yang tu yang dia tak diperintahkan untuk tabligh. Kalau boleh faham tu, tengok kita buat misal. Nabi Muhammad, wahyu teramu pertama terima, Iqra'. Masa tu Nabi ke Rasul? Jawab. Nabi, belum Rasul lagi. Belum Rasul lagi. Bila dia jadi Rasul? Mana keyword dia jadi Rasul? Dia dapat syariat baru, dia kena buat, dan dia kena sampaikan supaya umat buat macam dia. Kalau kata ada syariat tapi bukan syariat baru, bahkan kalau pandang pada Nabi yang Arab sebelum Rasulullah adalah Nabi Ismail, sebelum Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim, kalau hanya just follow ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada apa-apa pembaharuan dari segi syariat, dari segi hukum hakam, maka hak tu dipanggil Nabi lagi, bagi Nabi lagi. Ada pun amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang beriman, suruh beriman la ilaha illallah wa anni rasulullah Muhammad Rasulullah. Tu memang kerja dia. Dapat wahyu, itulah kerja dia kan, sampai mati, sampai wafat. Apa nak sebut? Jadi selagi dia tak diperintahkan syariat baru, masih belum jadi Rasul, dia masih Nabi. Satu, bila baginda Nabi SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad, bila dia jadi Rasul? Bila? Keyword dia apa? Bila dia dapat syariat baru lah. Apa syariat baru yang besar sekali, yang Rasulullah mula-mula sekali terima, dengan itu dia jadi Rasul. Apa? Sembahyang 5 waktu lah. Pasal itulah syariat besar sekali yang membezakan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Rasul-Rasul sebelumnya, yang disyariatkan pada Rasulullah sembahyang 5 waktu. Nabi Isa tak ada, Nabi Musa tak ada, Nabi Ibrahim tak ada. Walaupun begitu, mereka ada waktu-waktu tertentu yang jadi fardunya. Kat Nabi Muhammad 5 waktu. Jadi yang itulah baru peristiwa dia jadi Rasul. Pasal apa? Dia ada syariat baru yang diperintahkan untuk dia sampaikan kepada umat, dia kena buat dan umat kena buat. Masa tu baru dengan istilah apa bahasa ulama, Rasul. Sebelum tu dia Nabi. Dia Nabi. Jadi apa yang kita nak faham ke Rasulullah, tentulah sikit masa bila dia Nabi, masa bila dia Rasul. Macam mana pun atas istilah kita selalu disebut, kita tak kata Rasul Muhammad, kita kata Nabi Muhammad. Semua kita titlekan di depan Nabi. Itu tak ada masalah tu. Macam mana pun disebah, kalau ilmu orang tanya apa yang membezakan Nabi Rasul, membezakan Nabi Rasul adalah tentang adanya syariat baru. Saya nak gunakan bahasa baru tu, yang Nabi kena sampaikan kepada umat, barulah Nabi tersebut dia akan jadi Rasul. Satu Nabi Rasul yang kalau dalam satu zaman ada 2 orang Rasul, misalnya Nabi Musa dan Nabi Harun, dan pada zaman dia juga ada Nabi Khidir. Antaranya kita ambil yang mudah-mudah, yang masyhur, yang popular, yang kita selalu dengar, yang sezaman ni ada beberapa orang Nabi Rasul kan. Jadi kalau kata Nabi Musa tu dia Rasul, dia Nabi Rasul,
Nabi Harun pun dia Nabi lagi Rasul, tapi Nabi Musa ulul azmi. Jadi faham tu apa? Maksudnya Nabi Musa ada syariat baru yang sebelum ini, sebelum Nabi Musa ialah syariat Nabi Daud alaihissalam kepada Bani Israel, yang ada hukum hakam yang tak disyariatkan kepada Nabi Daud. Datang Nabi Musa sampaikan syariat baru. Cuma apa dia kita tak tahu pun tak apa, tapi itu dia punya keyword untuk membezakan dan kenapa dia upgradekan dia jadi Rasul. Begitu juga kalau kata Nabi Harun jadi Rasul, maksudnya ada perintah hukum hakam syarak yang Allah Ta'ala perintahkan untuk sampaikan kepada umat, ada di antaranya melalui Nabi Musa dan ada di antaranya melalui Nabi Harun. Ada syariat baru. Ada yang memang khusus Nabi Musa kena sampai, ada yang Nabi Harun khusus Nabi Harun kena sampai. Bila masing-masing ada menyampaikan syariat baru, maka kedua-duanya adalah Rasul. Adapun Nabi Khidir dia Nabi, dia dapat wahyu, tapi tidak ada melalui dia yang dia kena sampaikan syariat baru melalui dia. Wahyu datang melalui dia, dia kena sampaikan wahyu tu untuk disampaikan kepada umat, yang orang menerima hukum hakam persyariatan itu melalui dia, melalui lidah dia, melalui wahyu. Jibril datang kepada dia, dia yang sampaikan. Satu, dia tak jadi Rasul, dia hanya jadi Nabi. Baru betul fahaman Nabi Rasul tu. Kalau tuan-tuan kata Nabi tak dakwah, itu tak betul. Dia bukan tak dakwah. Nabi tak tabligh, menafikan dakwah dan tabligh umum buat kerja dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menafikan tabligh kepada Nabi yang mengajak mereka beriman pada Allah Ta'ala dan membenarkan semua Rasul-Rasul sebelumnya dan membenarkan dia dapat wahyu, sampai menafikan kerja amar ma'ruf nahi munkar tu daripada Nabi-Nabi, salah dan sesat dari sisi akidah. Apatah lagi ada orang syarah macam ni kan? Yang ni pun ada juga kadang-kadang puak-puak dakwah bila tak cukup ilmu tu ada syarah tak apa-apa lah. Tu yang jadi masalah. Dia kata apa? Ada ayat Quran kata, tuan-tuan semua kita umat terbaik. Betul ke kita umat terbaik? Ada ayat Quran kata gitu. Macam mana? Kuntum khaira ummah. All of you are the best ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang Allah Ta'ala keluarkan untuk manusia. Kenapa kita jadi best ummah? Pasal apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cantiklah tu. Cantiklah tu syarahan tu. Cuma ada yang tak cantiknya. Dia kata macam mana lepas tu? Tuan-tuan, kita jadi umat terbaik pasal kita buat kerja Nabi dan Rasul. Kadang-kadang dia tak sebut Nabi, kita buat kerja Rasul. Pasal Rasul menyampai, kita menyampai. Nabi tak menyampai, tapi kita menyampai. Nabi tak menyampai, kita menyampai. Kita lebih baik daripada Nabi, pasal Nabi pun tak buat kerja dakwah, tapi kita buat kerja dakwah. Ada orang syarah macam tu. Ada orang syarah macam tu. Dua kesalahan besar. Mana salah dia? Jawab. Nabi tak menyampai, lepas tu kita lebih baik daripada Nabi. Kepala otak kau. Tu saya buat kepala otak tu pasal salah dengan akidah. Tu salah. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah wajib i'tiqad Nabi dengan orang biasa, Nabi adalah lebih mulia daripada kita muka sekupang. Walaupun kita buat kerja dakwah gila punya, Nabi lebih mulia. Kenapa Nabi lebih mulia? Jawab. Pasal dia buat kerja dakwah lagi gila daripada kita. Orang di kalangan kita buat kerja dakwah gila-gila punya, Nabi macam mana? Lagi gila daripada itu. Gila tu bukan gila mereng tau. Gila tu inverted commas. Maksudnya hidup mati dia adalah dakwah. Pure punya. Dan dakwah adalah kerja dia. Dakwah adalah matlamat cara hidup kami. Tu bahasa ni. Dakwah itu cara hidup kami. Hidup kami ialah hidup mati kami dengan dakwah. Bahkan jangan kata Nabi Rasul, kalangan ulama' pun ada, kalangan tabligh pun ada, tuan. Hidup mati dia dakwah. Keluar jemaah 4 bulan, keluar 2-3 hari rumah, balik pula keluar lagi 4 bulan. Ada yang macam tu. Maksudnya dia dah serah diri dia untuk jemaah. Ada yang serah diri dah, kan.
Serah dia. Jemaah hantar je. Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Afrika, Amerika, Jepun. Hantar je. Pergi. Sedia khidmat. Belanja dia sendiri. Bukan minta sedekah kau orang. Apa saya nak sebut ni? Ada manusia yang tak jadi Nabi pun kerja dakwah gitu. Soal lagi. Nabi buat kerja dakwah tak? Sure punya buat dakwah. Nak tekuk nak tekak nak dekah tu. Jadi salah tuan-tuan duk faham sekolah kebangsaan duk kata Nabi